Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan laporan kerja khusus saya, yaitu subjek NAMU. Untuk membentangkan kali ini saya telah memilih teknik permainan bahasa sebagai satu kaedah pengajaran tata bahasa Melayu. Untuk pengenalan, tata bahasa merupakan tunjang pada kemahiran berbahasa kerana pengetahuan tata bahasa menjadi panduan dan pembinaan ayat yang betul dari segi struktur dan maknanya. Definisi tata bahasa dapat dilihat seperti sistem dan aturan bahasa di mana perkataan dibentuk, disusun, dan digunakan. Antara aspek utama yaitu morfologi, di mana morfologi bermaksud pembentukan kata dan kosakata, di mana sintaksis bermaksud struktur ayat serta tata bahasa gramatis. Seterusnya, objektif. Terdapat 5 objektif. Yang pertama, merangsang interaksi belajar, di mana teknik permainan ini memerlukan pelajar untuk berkomunikasi, menyuarakan pendapat, dan menggalakkan penggunaan bahasa secara aktif di dalam kelas. Untuk objektif yang kedua yaitu konteks pembelajaran yang menyeronokkan, di mana guru dapat menyampaikan isi pembelajaran dan menjadikan pembelajaran tersebut lebih menarik. Untuk objektif yang ketiga yaitu melatih kefasihan dan keyakinan diri pelajar, di mana murid dapat berkomunikasi dan sedar akan kebolehan mereka dalam pembelajaran mereka. Seterusnya, memperkenalkan unsur bahasa secara kreatif, di mana guru menggunakan kemudahan teknologi seperti pembentangan slide dalam proses pembelajaran. Objektif yang terakhir yaitu melatih sikap positif dalam kalangan pelajar, di mana pelajar dapat bekerjasama, toleransi, dan saling menghormati antara satu sama lain. Kaedah pengajaran yang dipilih yaitu teknik permainan bahasa. Teknik permainan bahasa menjadi salah satu teknik yang berkesan dan bersesuaian dengan perkembangan semasa, terutama dalam kalangan generasi pelajar pada hari ini. Pendekatan pengajaran yang berasaskan permainan seperti kuis, teka silang kata, tekad imbasan atau permainan pasangan kata dapat menggalakkan lagi penglibatan murid di dalam kelas. Yaitu ia dapat membantu pelajar untuk memahami topik yang dipelajari semasa sesi pembelajaran dijalankan secara efektif dan menyeronokkan. Kaedah pengajaran menggunakan teknik permainan bahasa juga merupakan salah satu teknik yang berkesan, di mana pelajar berpeluang untuk menerka, mencuba, dan membetulkan kesilapan secara kolaboratif. Seterusnya, saya akan membentangkan ciri-ciri teknik permainan bahasa. Ciri-ciri ini terdapat 2 bahagian, yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri khas. Ciri yang pertama yaitu gambar-gambar untuk permainan hendaklah jelas dan senang dipahami oleh pelajar. Arahan dan peraturan permainan juga penting untuk mengelakkan kekeliruan, memberi peluang kepada pelajar yang lemah dan memberi peluang kepada mereka untuk menjawab soalan, dan bahan bantu mengajar perlulah disediakan oleh guru itu sendiri dan bersifat fleksibel, di mana bahan pengajaran tersebut mudah dikendalikan di dalam kelas. Dan terakhir yaitu hentikan permainan ketika pelajar mulai hilang minat, di mana pelajar tidak mudah bosan untuk permainan seterusnya. Untuk ciri-ciri khusus pula, pengukuhan utama 4 kemahiran baru bahasa seperti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dapat ditingkatkan melalui permainan ini. Ia juga menggalakkan pemikiran kritis, di mana ia membantu murid untuk menggunakan pengetahuan sedia ada dan memahami konsep tata bahasa dengan lebih mendalam. Ciri khusus yang seterusnya menggalakkan penglibatan aktif belajar, di mana ia menunjukkan minat murid untuk belajar semasa sesi pembelajaran dilakukan. Untuk ciri khusus yang terakhir
membentuk sikap positif dalam kenalan belajar, di mana pelajar saling bekerja sama, menghormati pendapat yang diutarakan semasa perbincangan diadakan. Seterusnya, kesesuaian teknik permainan bahasa mengikut tahap penguasaan murid. Terdapat 3 tahap, yaitu tahap rendah, tahap sederhana, dan tahap tinggi. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap rendah, di mana murid-murid pada tahap ini mempunyai pengetahuan asas tata bahasa yang masih lemah dan memerlukan bimbingan daripada guru semasa belajar. Mereka juga cenderung kepada kehilangan fokus masa sesi pembelajaran dilakukan, kerana mereka lebih tertarik dengan aktiviti yang bersifat visual, pergerakan fizikal, dan berunsurkan hiburan. Dalam hal ini, guru boleh menggunakan permainan seperti padanan kata, teka silam kata bergambar, atau pasangan kata. Aktiviti ini dilakukan bertujuan untuk mengasah pengetahuan pelajar dan membina keyakinan diri mereka. Seterusnya, untuk tahap sederhana, di mana pelajar pada tahap ini mempunyai pengetahuan asas tata bahasa dan mampu berkomunikasi dengan baik. Namun, mereka juga sering melakukan kesalahan dalam penggunaan struktur ayat. Pelajar pada tahap ini lebih sukakan cabaran dan kerja kumpulan, di mana aktiviti seperti ini sesuai untuk mengasah pengetahuan mereka. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh dilakukan yaitu aktiviti susunan ayat yang betul atau roda hitungan. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi kefahaman tata bahasa, meningkatkan pemahaman berfikiran kritis, serta menggalakkan lagi semangat kolaboratif dan komunikasi sesama pelajar itu sendiri. Tahap tinggi, pelajar pada tahap ini penguasaannya yang baik dan mampu membina ayat yang kompleks serta mampu berfikir secara analitikal. Aktiviti untuk tahap ini memerlukan mereka untuk berfikir dan memerlukan kreativiti dalam penggunaan bahasa, seperti penulisan kreatif, mencipta sajak, aktiviti debat, atau menulis cerpen. Selain itu, mereka juga dapat menganalisis kesalahan tata bahasa atau menilai struktur ayat, serta menggunakan bahasa secara kreatif. Hal ini bertujuan untuk membentuk pelajar berfikir aras tinggi dengan menggunakan bahasa secara kritis dan mempunyai kemahiran komunikasi yang mantap. Seterusnya, kita beralih kepada kekuatan teknik permainan bahasa. Kekuatan yang pertama itu dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang santai dan menyeronokkan, di mana teknik pembelajaran ini dapat menarik minat pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan. Kekuatan yang kedua itu dapat meningkatkan daya ingatan dan pemahaman pelajar, di mana setiap pelajar mempunyai cara mereka tersendiri untuk memproses maklumat yang mereka terima atau memahami isi pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran supaya dapat memenuhi keperluan seluruh pelajar. Untuk kekuatan yang terakhir itu dapat menggalakkan kerjasama dan sosialisasi pelajar. Penggunaan teknik permainan bahasa sering dijalankan dalam bentuk kumpulan yang memerlukan kolaborasi daripada rakan-rakan sekelas. Ia memberi peluang kepada murid untuk berkomunikasi di mana mereka dapat berbincang, bertukar pendapat, dan memberi saranan kepada satu negara yang lain. Melalui galakan kerjasama dan sosialisasi pelajar, ia dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan penggunaan tata bahasa dalam dunia sebenar dapat dipraktikkan. Seterusnya, teknik permainan bahasa juga mempunyai kelemahan yang tersendiri, di mana teknik ini memerlukan masa yang panjang untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, guru memerlukan masa untuk menyediakan bahan pelajaran, menjelaskan peraturan permainan, pembahagian kumpulan, dan mengurus sesi permainan.
Untuk kelemahan yang kedua, di mana murid leka dengan permainan menyebabkan objektif pembelajaran tidak mencapai sasaran. Aktiviti permainan yang tidak dilaksanakan dengan betul dapat menjadikan fokus murid beralih kepada unsur hiburan semata-mata. Mereka menyertai aktiviti permainan ini hanya untuk menang tanpa memahami isi pembelajaran yang disampaikan. Untuk kelemahan yang terakhir itu, guru mempunyai kesukaran dalam pengawalan kelas, di mana guru selalunya terlalu aktif ketika permainan dijalankan, di mana ia menyukarkan guru untuk mengawal tingkah laku mereka. Pada masa yang sama, teknik permainan bahasa juga mewujudkan suasana pembelajaran yang kompetitif dan menyeronokkan. Situasi ini dapat menyebabkan mereka berebut giliran atau tidak memberi perhatian kepada arahan guru, menyebabkan pertanyaan berulang berlaku. Kesimpulannya, pendekatan pengajaran tata bahasa yang kreatif, menyeronokkan dan efektif dapat memberi kesan yang mendalam untuk pelajar dalam memahami peraturan tata bahasa. Teknik ini juga memudahkan guru untuk menyediakan bahan pengajaran dan melatih pelajar untuk menggunakan tata bahasa yang betul dalam konteks sebenar. Pada masa yang sama, teknik permainan seperti ini juga dapat memenuhi keperluan murid-murid supaya pembelajaran yang dilaksanakan sejajar dengan prinsip pembelajaran yang berbagai, yang menyesuaikan aktiviti mengikut tahap pengetahuan murid supaya mereka tidak tertinggal dalam sesi pembelajaran, dan menjadikan teknik permainan bahasa ini jabatan untuk membimbing pengetahuan tata bahasa yang tinggi dalam diri pelajar. Seterusnya, ini adalah contoh aktiviti pengajaran, yaitu roda imbuhan, di mana berkaitan dengan imbuhan awalan dan akhiran dalam kata kerja. Untuk standard kandungan yaitu 5.3, memahami dan menggunakan kata terbitan dalam berbagai ayat. Untuk standard pembelajaran yaitu 5.3.1, memahami dan menggunakan awalan dan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks. Objektif pembelajarannya ialah murid dapat memahami dan mampu menggunakan kata terbitan dalam berbagai ayat, serta membina ayat menggunakan kata kerja berimbuhan dengan tepat. Untuk set induksi, sebelum memulakan aktiviti, guru menerangkan tentang imbuhan awalan dan akhiran dan bagaimana imbuhan tersebut dapat mengubah makna dan fungsi kata kerja. Dalam set induksi ini juga guru menerangkan cara aktiviti dilakukan kepada murid. Sebagai contoh, simulasi permainan supaya aktiviti dapat dijalankan dengan lancar. Untuk pelaksanaan aktiviti pula, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Seterusnya, setelah kumpulan dibentuk, guru akan memusingkan roda imbuhan dan anak panah akan berhenti pada satu imbuhan. Seterusnya, guru akan mengangkat satu kad asas. Ini merupakan contoh kad asas kata kerja. Seterusnya, setiap murid dalam kumpulan akan menulis bentuk ayat berimbuhan yang betul menggunakan ayat lengkap berdasarkan kad asas yang telah ditayangkan oleh guru. Nah, kumpulan pertama yang menulis jawapan yang betul akan memperolehi markah. Akan tetapi, jika jawapan yang diberikan salah, kumpulan lain boleh mencoba untuk mendapatkan markah bonus. Untuk penutup, selepas aktiviti permainan selesai, guru dan murid bersama-sama berbincang tentang kesilapan yang dilakukan semasa aktiviti dijalankan. Guru juga menerangkan semula konsep imbuhan, awalan dan akhiran, serta memberi pujian kepada murid
selepas aktiviti dilaksanakan. Ini merupakan contoh penggunaan bahan mengajar itu wheel of name untuk roda imbuhan, dan ini adalah contoh kad asas itu ataupun kad kata kerja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.